Tuan-tuan dan puan sekalian, yang kedua, sebelum kita sambung kitab kita ni, satu isu fiqah yang menarik yang baru timbul tuan-tuan dalam minggu sudah, iaitu tentang mayat yang dikebumikan. Wajib dadanya menghadap arah kiblat. Kalau dikebumikan tidak menghadap kiblat dan tidak ada masalah yang lain berlaku, wajib gali semula, ditanam semula, diejah mayat itu supaya dadanya menghadap arah kiblat. Tapi yang berlaku tuan-tuan minggu sudah, kawan kita tanya masalah. Dia orang qaryah sudah tuan-tuan, tak apalah saya tak mahu sebut nama-nama siapa dan di mana, tuan-tuan tanya saya tak ada khabar. Kita bukan nak tahu orang tu, nak tahu isu tu. Lagi ada ustaz masjid mana, ustaz abang tu. Dia kena tanya apa? Tu Iman nama apa? Dia kena tanya juga. Kita ambil tuan-tuan isu dia sahaja. Dia tanya kita pasal tanah kubur baru qaryah depa ni. Saya ulang, tajuk ni penting sebab kita semua tuan-tuan terlibat dengan pengurusan jenazah. Lah kita hidup urus jenazah orang lain. Esok kita mati, orang urus jenazah kita. Yang confirm kita mati. Yang confirm mati masuk dalam tanah. Yang wajib menghadap arah kiblat dada mayat tu. Maka isunya dia kata kami ada kubur baru. Setakat baru ni dah 4 mayat. Baru 4 mayat lah. Jadi bertanah kubur baru tuan, dia kata dia perpacang lah tanda arah kiblat tu. Dia pacang tanda, jadi kalau esok mayat ikut pacang tanda tu, dadanya menghadap kiblat. Tapi nak diceritanya, mayat pertama, kedua, ketiga, kawan kita ni ataupun kawan yang bertanya ni tak hadir. Dia tak ada dalam majlis itu. Maka tuan, selesailah 3 jenazah, termasuk satu mayat COVID-19. Termasuk satu mayat COVID-19. Pun yang terakhir melepas mayat keempat. Bila mayat, bahawa mayat itu sedikit menyerong daripada arah kiblat yang bertuju dada kita sembahyang. Maka dengan pengetahuan semasa tu, dia faham berubah menyerong sikit itu bermakna tidak menghadap kiblat. Dengan darjahnya 30 sahaja. Contoh ni dia ada arah kiblat. Dia menyerong tuan dengan hanya jarak menyerong tu dengan lebih kuranglah 30 darjah. 30 darjah tuan akan tanya nak kira darjah mana? Saya sahabat. Maka dengan pengetahuan segera masa tu, dia minta supaya digali semula kubur tadi yang keempat tu, yang baru tanam kemarin, untuk supaya diubah semula atas prinsip wajib menghadap dada ke arah kiblat, nisbah si mati. Maka teman sekalian, selepas itu duk fikirlah, hak mayat 3 lagi sebelum, lagu mana pula? Dah yang keempat tu ubah, hak sebelum tu kena ubah. Tapi ada mayat umur 4 bulan. Bukan mayat umur mana, mayat tu mati 4 bulan dah. Tuan-tuan tanya, ustaz ada mayat umur 4 bulan? Panjang cerita. Kemudian ada yang 2 bulan. Kemudian ada yang COVID, mayat COVID. Jadi yang COVID pun kita boleh beralasan nak gali semula takut mudarat. Barangkalinya. Maka tuan, akhirnya dibuat satu perbincangan. Nak kena ubah kiblat ataupun tidak. Nak gali semula ataupun tidak mayat yang 3 lagi. Itulah timbulnya perbincangan tentu antara saya dengan sahabat dan juga kumpulan sahabat-sahabat yang lain. Saya tak bagi masa Ustaz, tanya terkejut ni nak jawab apa ya, takut silap. Maka tuan sampai Jumaat esok tu jadi dapatlah jawapannya. Begini. Ini penting untuk semua lah.
Sebab masjid antara tanggungjawab pada adat uruf kita ni, uruskan jenazah. Betul lah. Jadi tuan-tuan sekalian, jawapannya bagi tuan-tuan ingatlah sampai bila-bila apa. Iaitu tuan-tuan, saya nak pinjam sana. Boleh? Lap sikit. Dia kata, kalaulah mayat yang dikemukakan itu sedikit menyerong daripada garis lurus Kaabah atau lurus kiblat, maka sekiranya lencongan itu menyerong itu dalam lengkungan 45 darjah sebelah kanan ataupun 45 darjah sebelah kanan, 45 darjah sebelah kiri, campur dua-dua 90 darjah. Contoh tuan-tuan, hak sebetulnya straight lah tu, betul seling. Tapi tuan dia menyerong lah betul sikit dadanya, atau begitu. Tapi dalam lingkungan 45 darjah, maka tak perlu untuk digali semula. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua kata, kalau menyerong itu, tuan-tuan sekalian, dalam lingkungan 180 darjah, 90 darjah sebelah kanan, 90 darjah sebelah kiri, maknanya teruk juga lah menyerong tu, sampai terang lagu tu. Tuan-tuan asal lagu tu kiblat dadanya, sampai terang tu tuan-tuan. Dalam lingkungan 180, maka masih namanya menghadap ke arah kiblat. Maka saya nak kena bagi tuan-tuan huraian yang lebih jelas. Apakah yang dimaksudkan dengan darjah-darjah tadi? Tuan-tuan, ini pirin. Betul kan? Pirin. Tuan nak jawab pirin, nak kata betul pun bayar. Baik. Bulat ini kan disebut 360 darjah. Full bulat ni. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, bulat 360 darjah. Kita bahagi dua tuan, dia bersamaan 180. Betul tak? Lagu mana tuan nak dapat 90? Bagi 4. Maka tuan, inilah saiz ni. Bulat 360 bagi 4. Jadi yang suku ni bersama 90 darjah. Kalau sekiranya tuan-tuan, arah kiblat pada sangkaan zon kita dengan menggunakan aplikasi cari kiblat ataupun ilmu falak ataupun guna murabbak ke apa nama, kau tengok bayang matahari, tak kisah. Ini arah kiblat yang disangkakan. Maknanya sewajibnya mayat dadanya menghadap ke arah kiblat ni lah, dengan dada ni. Tetapi tiba-tiba menyerong sedikit, jadi macam tu, ataupun terah tu, ataupun macam ni, atau sebelah kiri sengit sikit, sengit lagi, atau macam ni, sama garis dengan handphone saya di bawah tu, bermaknanya mayat itu masih dikira menghadap arah kiblat. Ini penting juga ni. Tuan. Kerana apa? Kerana tuan-tuan, bila 360 darjah tak apa. Tapi yang penting tuan-tuan, dia masih dianggap ke arah. Jangan terus ke kiri. 181 tak mau. 180 tuan-tuan, dia kira bukan ke arah. Ikut pendapat yang pertama, kalau menghadap tuan-tuan dalam lingkungan 45 ni kan, maka dia tetap menghadap arah kiblat. 45 daripada garis tengah ni. 45 sini, 45 sini. Dia 90 darjah. Pendapat kedua lagi sakan, lagi longgar, dia kata 180. Bulat ni bahagi 2. 180. Maknanya bagi pendapat yang kedua agak longgar ni,
asal arah kiblat ini garis lurusnya. Kemudian menyerong. Sengit sikit. Punca serong sengit, kita tak mau ulas sebab apa sengit, sebab apa serong. Nah, ada yang tanam gitu tu sampai ke tahap itu. Woi, dada ni ke arah sana ataupun ke sini, dada ke sana. Tuan, ikut pendapat kedua, masih namanya menghadap arah kiblat. Longgak sikitlah. Pasal apa dia kata bumi ni kalau nak bagi dua, timur barat. Utara selatan total lah. Sebab kalau orang tanya ke ustaz, kiblat nak tala apa mana? Tala kuk matahari jatuh. Matahari jatuh tu seerti dengan barat. Baik. Itu. Dengan jawapan itu, kawan kita tuan dia rasa alhamdulillah. Sudah dapat jawapan, tak payah pun untuk gali semula 3 mayat sebelum itu. Dan saya kata, kalau ikut pendapat ini juga, kan mayat keempat pun tak perlu untuk digali semula. Tapi dah berlaku, maka belanja nasi Arab. Melawak aku tu, sebab dia buat kerja tu bukan kerja yang dah wajib dah. Tapi ilmu semasa itu. Tuan, ini fatwa, pandangan tuan-tuan sekalian berkaitan dengan cerita wajib mayat menghadap arah kiblat. Cerita yang sama ini mesti kita kaitkan juga dengan solat. Solat. Syarat sah solat menghadap kiblat. Tiba-tiba menyerong sikit ke kiri, ke kanan. Tok imam kadang-kadang tuan, dia tengok sejadah tu, sengit. Dia tak perasan. Dia ikut betul sejadah tu lah. Rupanya menyerong kanan sikit. Atau menyerong kiri sikit. Kalau makmum yang faham, tak ada masalah. Tapi kalau makmum tak faham, kata kami ni mufaraqah hati imam tu. Kami tak ikut dia. Pasal apa? Tak sah. Bila tak sah, tak usah mayang macam dia. Pasal apa? Dia tak menghadap betul kiblat. Contoh. Maka tuan muslimin melihat bertafsiran tadi. Pandangan-pandangan mazhab ada membahas di manakah ke manakah arah kiblat yang sebetulnya. Ada mengatakan betul Kaabah, pandangan mazhab Syafi'i. Ada kata betul Masjidil Haram, kena atas mana pun tak apa. Dinding belah nuka, dinding belah kiri ke, yang penting betul Masjidil Haram. Bukan hanya betul Kaabah saja, kiblat juga. Bahkan mendapat mengatakan tanah haram seluruhnya. Lagi luas. Kena penjuru mana sepadan tanah haram, aci. Melihat kepada itu tuan-tuan sekalian, benda arah kiblat ini benda yang khilafiyah. Kita pegang menghadap arah kiblat. Syatral Masjidil Haram, kita fahamnya tengah Masjidil Haram, pusatnya ialah Kaabah. Tapi setengah pendapat kata syatra, separuh Masjidil Haram. Bukan tengah, separuh. Maknanya ambil Kaabah ke kiri, ambil Kaabah ke kanan, nama separuh. Betul tak mana pun kena, dia kira menghadap kiblat. Sebab itu dalam kes-kes umpama ini, kita perlu tahu juga. Bila soalan itu dia ajuh kepada kawan kita yang alim lagi faqih. Tanya pula siapa ustaz? Tak mahu juga. Nak sembang belakang boleh lah, sembang dalam ni dia tak pun nak clear. Dia kata saya ikut imam yang kamu tak ikut tu. Dia potong serong sikit. Dia potong serong sikit imam tu, tapi dia ikut juga. Pasal apa? Walaupun serong sedikit tapi masih ke arah kiblat. Selesai. Hak kawan tanya tu nak mengikat ustaz kita tu, kawan kita tu. Lalah tok guru jadi makmum, anak murid tak mau ikut imam tadi. Tuan, maknanya ilmu tu dia kena belajar sampai kita boleh isu dengan terperinci. Boleh senang nak beramai. Tuan-tuan. Titik.